Brunei rekodkan kes pertama COVID-19. Sabah sekat kemasukan pelancong dari Iran dan Itali. Hai habal murah-murahan kesalamat, saya Azamini Yashin bersama anda dalam BPTV malam ini. Brunei merekodkan kes pertama jangkitan COVID-19 membabitkan rakyatnya itu seorang lelaki berusia 53 tahun. Kementerian Kesihatan Brunei dalam satu kenyataan memaklumkan lelaki berkenaan didapati positif dijangkiti virus itu petang semalam. Lelaki berkenaan difahamkan baru pulang ke Brunei dari Kuala Lumpur pada 3 Mac bersama dengan 3 orang rakan. Pada masa ini, pesakit tersebut sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan, Tutong. Dia dikatakan mula merasa kurang sihat, sakit badan, demam panas, batuk dan selsema pada 7 Mac dan telah mendapatkan rawatan di bahagian kecemasan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada keesokan harinya. Berdasarkan maklumat diperoleh, pesakit tersebut mempunyai sejarah perjalanan ke negara yang terjejas dan menghidapi tanda-tanda jangkitan pernafasan. Menurut Kementerian Kesihatan Brunei, pada ketika ini pesakit berada dalam keadaan yang baik dan stabil. Pihak kementerian telah bertindak segera untuk mengesan dan menghubungi kesemua kontak termasuk ahli keluarga pesakit dan 3 orang rakan yang ikut serta dalam perjalanan bersama pesakit itu. Kesemua ahli keluarganya telah diberikan notis untuk dikuarantin selama 14 hari dan akan menjalani ujian bagi mengesan jangkitan COVID-19. Selepas China dan Korea, Kerajaan Sabah memperluaskan sekatan perjalanan ke atas semua pelancong dari Iran dan Itali berkuat kuasa hari ini berikutan penularan COVID-19 di kedua-dua negara berkenaan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, semua warga asing tanpa mengira kewarganegaraan yang mempunyai sejarah perjalanan ke Iran dan Itali dalam tempoh 14 hari lalu tidak dibenarkan masuk ke Sabah. Rakyat Malaysia yang tidak bermastautin di Sabah dan mempunyai sejarah perjalanan ke Iran dan Itali dalam tempoh 14 hari lalu juga tidak akan dibenarkan masuk ke Sabah. Bagi rakyat Sabah, sama ada penduduk tetap atau tinggal di Sabah dengan memegang pas kerja, pas pelajar, pas lawatan sosial jangka panjang atau sebarang perintah pengecualian yang baru pulang dari Iran dan Itali dikehendaki menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Semua warga negara Iran dan Itali yang masih berada di Sabah dinasihatkan supaya pulang ke negara asal mereka sebelum tempo visa mereka tamat. Jika visa tamat tempo, mereka dibenarkan melanjutkan tempo visa selama 7 hari secara maksimum, katanya dalam satu kenyataan semalam. Sehingga semalam, Iran mencatatkan 237 kematian akibat COVID-19 dengan 7.161 kes positif. Manakala Itali merekodkan 463 kematian dengan 9.172 kes positif. Wabak COVID-19 telah merebak ke 104 negara. Di Malaysia, 117 kes positif COVID-19 direkodkan sehingga semalam. Sebelum sekatan perjalanan ke atas warga Iran dan Itali itu, Kerajaan Sabah turut mengeluarkan perintah sama kepada warga China pada 30 Januari dan Korea pada 29 Februari lalu. Akibat COVID-19 juga, Kementerian Luar melalui Perbadanan Labuan memaklumkan program lawatan perwakilan duta asing ke Labuan pada Jumaat hingga Ahad ini ditangguhkan ke satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Lawatan perwakilan duta asing ke Labuan itu sepatutnya melibatkan 30 duta asing bersama pasangan yang beribu pejabat di Kuala Lumpur. Ia merupakan program tahunan Kementerian Luar kepada duta-duta asing dari 30 negara itu untuk memperkenalkan destinasi negara ini di luar Kuala Lumpur. Bagi peringkat Labuan, perancangan bagi menyambut lawatan perwakilan duta asing itu melibatkan beberapa agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan, persatuan dan lain-lain individu berkaitan. Kementerian Luar dan Perbadanan Labuan turut mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan sokongan yang diberikan semua pihak dalam menjayakan persiapan dan perancangan program berkenaan.
Mereka berharap kerjasama ini akan diteruskan pada masa yang akan datang semasa program ini dilaksanakan kelak. Seorang lagi kanak-kanak lelaki bukan warga negara berusia 3 tahun di Sabah disahkan dijangkiti polio. Kes terbaru itu menjadikan 4 kes polio direkodkan di negeri ini. Setakat ini 3 daripada 4 kes polio di Sabah membabitkan kanak-kanak bukan warga negara yang tidak pernah menerima vaksin. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, dalam kenyataannya memberitahu kanak-kanak itu mengalami gejala lemah kaki kiri pada 18 Januari lalu dan kini berada di dalam keadaan stabil di hospital. Beliau berkata kes itu telah disahkan polio oleh Makmal Rujukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Australia pada 5 Mac lalu. Hanya satu kes yang masih dirawat di hospital iaitu kanak-kanak berumur 3 bulan dari tuaran. Bayi itu berada dalam keadaan stabil tetapi masih memerlukan alat bantuan pernafasan. Datuk Noor Hisham berkata Kementerian Kesihatan juga menjalankan pemantauan persekitaran bagi mengesan virus polio. Sehingga Ahad lalu sebanyak 13 sampel air kumbahan diambil dari beberapa lokasi di Sabah. Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli hari ini membuat laporan polis terhadap sebuah portal berita sabakini2.com yang didakwa beliau menyiarkan laporan berbentuk fitnah semalam yang dianggapnya telah menjejaskan reputasinya. Beliau mendakwa laporan bertajuk Rosman MP Labuan Keluar Warisan sertai Muhyiddin yang disiarkan sejurus sebelum senarai Kabinet baharu diumumkan itu menimbulkan kekeliruan kepada ramai pemimpin Parti Warisan Sabah. Laporan itu menjadi viral di pelbagai platform media sosial seperti Facebook serta WhatsApp. Datuk Rosman membuat laporan polis terhadap blog itu bagi menuntut permohonan maaf secara terbuka. Laporan polis itu juga sebagai langkah susulan untuk tindakan seterusnya, sama ada untuk meneruskan tindakan undang-undang atau sebaliknya terhadap blog berkenaan, katanya dalam satu persidangan media di sebuah hotel di Labuan hari ini. Katanya selepas laporan itu disiarkan, beliau menerima banyak pertanyaan dari pelbagai pihak, terutama dari kepimpinan tertinggi warisan. Datuk Rosman menafikan sekeras-kerasnya laporan Sabakini 2 yang merosakkan reputasinya. Beliau berharap penafiannya yang lengkap dengan infografik semalam dan hari ini akan memberi penjelasan terhadap sebarang kekeliruan. Tegasnya sebagai ahli Parlimen Warisan Labuan, beliau akan kekal dengan warisan dan bersedia untuk menjadi ahli Parlimen Pembangkang bagi menyuarakan hak Labuan dan Sabah. UMNO Sabah kesal kerana tiada pemimpin daripada parti itu dilantik ke dalam Kabinet Persekutuan seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Bung Mokhtar Radin berkata, parti itu telah meminta agar sekurang-kurangnya satu jawatan timbalan menteri diberikan namun tidak diperolehi. Menurutnya, beliau telah meminta Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin diberikan sekurang-kurangnya jawatan timbalan menteri, namun tidak diperoleh. Ahli Parlimen Kinabatangan itu berkata demikian seperti dilaporkan hari ini. Katanya rasa tidak gembira timbul apabila 2 ahli parlimen bersatu Sabah diberikan jawatan dalam kabinet iaitu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi sebagai Menteri Penuh dan Datuk Abdul Rahim Bakri sebagai Timbalan Menteri. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 pada skala Richter dilaporkan di perairan Kota Marudu tengah malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa kejadian berlaku pada pukul 12.48 malam pada kedalaman 10 km, kira-kira 22 km timur laut Kota Marudu. Gegaran mungkin dirasai di persekitaran kawasan gempa itu. Taman-taman Sabah sedang melihat potensi mewujudkan pakej catch diving untuk penggemar aktiviti menyelam di perairan Kota Belud. Untuk meneroka potensi catch diving, ekspedisi Emerald Shoal akan dilaksanakan di perairan itu bulan depan. Ketua Penolong Pengarah, Penyelidikan dan Pendidikan Taman-Taman Sabah, Nazrul Hakim Maidin berkata, Sparks Diver Club dan beberapa pakar daripada Universiti Malaysia Sabah dan Jabatan Perikanan akan melaksanakan ekspedisi itu. Beliau berkata difahamkan kawasan itu merupakan kawasan ikan bertelur.
Malah ikan U-Paus atau Red Whale Shark pernah dilihat di perairan itu pada 1990-an. Beliau ditemui di program pembersihan dasar laut di Taman Tunku Abdul Rahman, TTAR Kota Kinabalu semalam. Katanya sejak ditubuhkan Julai tahun lalu, Kelab Selaman Sparks Diver Club telah melaksanakan 14 program pembersihan dasar laut. Menurutnya, masyarakat yang berpengalaman dalam selaman scuba digalakkan untuk sama-sama menyertai aktiviti pembersihan dasar laut yang dianjurkan Taman-Taman Sabah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP melupuskan barang jenama tiruan dan cakera padat tanpa label bernilai lebih RM23,000 yang dirampas dari 5 premis di Sandakan tahun lalu. Ketua Cawangan KPDN KHEP Sandakan Muhammad Hashim berkata 354 unit cakera padat bernilai RM1,760 dilupuskan, manakala sebanyak 1,501 unit barangan tiruan bernilai RM21,518.40 dilupuskan mengikut Seksyen dan Kurungan 2/C Akta Perihal Dagangan 2011. Antara barangan tiruan itu ialah beg tangan berjenama, dompet, pakaian, tali pinggang dan jam tangan. Muhammad berkata demikian ketika sidang media pelupusan barang exhibit kes selesai tahun 2019 di KPDN HEP Sandakan. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya telah memeriksa 1,267 premis di Bandar Sandakan dan luar bandar bagi 3 bulan pertama tahun ini. Dalam tempoh itu, 88 kes dikesan melakukan pelbagai akta dan kesalahan. Keduanya berhubung pelupusan di bawah akta hak cipta. Jadi kes yang nilai rapasan pada hari ini yang kita nak lepaskan pada hari ini adalah nilai keseluruhan rapasan ialah sebanyak RM23,278.40 sen dan nilai kompong ialah sebanyak RM15,000. Saya Azamini Yashin, Maksukul.